Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Terima kasih juga kepada korang yang mana dah subscribe, dan kepada yang belum subscribe, korang boleh tekan button subscribe untuk tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari Cengkeh Channel. Hari ni akak nak sampaikan kisah mengenai hantu bangkit. Kisah ni diceritakan oleh orang Sarawak tau, dan dia berlaku di negeri Sarawak. Korang nak tahu tak apa tu hantu bangkit? Korang kena dengar bersama dengan akak. Tapi sebelum tu akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik, insya-Allah. Doakan juga untuk ahli keluarga kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, dan juga saudara Islam kita di seluruh dunia, terutamanya di Palestin. Semoga kita semua dipermudahkan, dilindungi dan diberi pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kisah dia macam ni. Ada seseorang ni, dia terpanggil untuk berkongsi kisah ni selepas dia membaca beberapa kisah seram yang berkaitan dengan hantu bangkit yang berlaku dekat Sarawak. Juga ada yang membuat request untuk menceritakan apa yang pernah diceritakan kepada seseorang ni oleh ibu dia. Akak gelarkan seseorang ni sebagai Nisa. Cerita dia merupakan kisah yang benar, yang memang benar-benar berlaku puluhan tahun dahulu. Ada yang bertanya, adakah ia hanya berlaku dan popular di Sarawak? Mungkin ya, sebab ianya agak barulah dekat tanah Semenanjung, dan ramai yang baru mendengar tentang kisah hantu bangkit ni. Maafkanlah Nisa minta maaf macam itulah, sebab kalau dia tersilap cakap, dia minta maaf. Kisah ni berlaku dekat satu kawasan di Sarawak. Seorang wanita yang masa tu dia dah berkeluarga, dan wanita tu dia tak berapa sihat. Dah bertahun-tahun dia tak sihat tau. Akhirnya wanita tu meninggal dunia sebabkan penyakit dia tu lah. Usia wanita tu dia masih muda, dan dia dah mempunyai beberapa orang anak bersama dengan suami dia lah. Wanita tersebut meninggal dekat hospital, dan dia dibawa balik ke rumah untuk diuruskan. Mendiang ni diuruskan dan juga dipakaikan pakaian kesukaan dia masa hayat dia, macam tu. Seluruh sanak saudara dengan rakan taulan dia datang melihat mendiang ni buat kali yang terakhir, dan mendiang dikebumikan selepas 3 hari. Alkisahnya, seorang pakcik dia ada bertembung dengan wanita tu dekat jalan utama. Mendiang dikebumikan pada siang harinya. Pakcik tu jumpa pada malam harinya. Dia nampak tau, susuk tubuh putih tu sedang berjalan balik ke rumah wanita tu. Mujurlah mendiang tu, dia tak tegur pun pada pakcik yang nampak dia tu. Dari apa yang pernah diceritakan oleh jiran-jiran lah yang tinggal berhampiran dengan wanita tu, mendiang dia memanggil-manggil tau masa tu. Dia minta bukakan pintu macam tu. Selepas kematian dia, suami wanita tu dia bawa anak-anak mereka ni balik ke kampung selama beberapa bulan. Dia tak stay dekat rumah tu. Selepas tu, kelibat hantu bangkit tu selalu kelihatan di setiap malam, dan akan berjalan balik untuk bertemu dengan suami dia dengan anak-anak dia. Selepas pintu rumah dia tu tak dibuka, makanya dia akan bergerak ke rumah-rumah yang pernah dia kenali semasa dia masih hidup.
Sama ada kawan dia ke, lawan dia ke, dia tak peduli. Semua yang pernah dia kenali, pasti dia akan pergi ziarahi. Salah seorang jiran dia pernah tahu bertempiaran lari dari dapur bila ternampak sepasang tangan putih. Tangan putih tu berkuku merah tiba-tiba melekat dekat dinding jendela dapur jiran dia tu. Kukunya tu pula merah. Sebab sebelum dikebumikan kan, kuku dia tu dioles dengan cat kuku kesukaan dia. Yang pastinya masa tu dia suka warna merah lah, sebab itulah nampak merah. Yang pastinya juga kesan tanah akan melekat dekat cermin dapur jiran dia tu. Siapa-siapalah yang dia pergi, dia dah pegang, memang akan melekat dengan tanah tau. Dan tali yang pernah digunakan untuk menurunkan keranda mendiang tu selalu sangat dijumpai dekat atas jalan raya. Walaupun tali tu sebenarnya dah disimpan rapi tau dalam stor. Stor tu pula dah dikunci dengan kemas, lepas tu dijaga oleh seorang penduduk kampung. Tapi setiap pagi dia akan mengutip tali yang memanjang dekat atas jalan tu bersama dengan kesan tanah. Ada juga kes seorang budak lelaki ni menangis dekat tengah-tengah jalan sebab ada sesuatu yang memegang budak tu dari belakang sampai dia tak dapat nak bergerak langsung. Dia terkedu kat situ. Dia rasakan macam, memang kita boleh rasalah kalau kita diganggu oleh sesuatu kan. Selalunya kes hantu bangkit ni berlaku 40 hari sehingga ke 100 hari. Ada yang 40 hari je dan ada yang sampai melarat 100 hari. Inilah kisah pertama hantu bangkit dari Nisa. Kesahihan dia hanya Allah yang Maha mengetahui. Apa yang kita tahu, yang kembali selepas mati tu bukanlah seorang manusia lagi. Cerita ni dia ceritakan oleh Ibu Nisa, yang mana masa kejadian tu berlaku, Ibu Nisa dia time tu dia turut berada dekat situ tau. Masa tu Ibu Nisa dia masih lagi remaja. Ada lagi lah kisah-kisah lain yang akan sambung juga. Kisah dari Nisa juga. Ni akak masuk hantu bangkit yang kedua. Kisah dari Nisa juga. Hantu bangkit yang kisah yang kedua ni sama juga berdasarkan pada kisah benar. Kisah ni juga diceritakan oleh Ibu Nisa dan ia berlaku dah lama dah, iaitu pada puluhan tahun yang lepas-lepas macam tu. Sebelum ni Nisa diceritakan kisah hantu bangkit. Yang tadi kan masa hayatnya seorang wanita. Tapi kali ni dia nak ceritakan tentang seorang lelaki pula, suami dan ayah kepada seseorang. Semasa lelaki tu masih hidup dan semasa lelaki tu bergelar seorang manusia, macam itulah. Seperti yang kita tahulah, tak ada istilah manusia yang dah mati akan hidup kembali. Sesungguhnya apa yang dilihat ialah permainan syaitan dan iblis borang. Arwah ni masa dia masih hidup, dia juga menghidap pelbagai penyakit lah. Akhirnya dia pun meninggal dunia. Dari apa yang Nisa dengar, arwah ni dikatakan berasal dari keturunan bangkit yang agak kuat, wallahualam. Di Sarawak memang sangat terkenal dengan kisah hantu bangkit. Kalau tanah Semenanjung dia popular dengan kisah Pontianak, Langsui, Pocong, Toyol. Hari ni akak sebut direct lah. Dekat Sarawak selalu dikaitkan dengan kisah hantu bangkit. Tapi Nisa dia tak pasti kalau ia masih berlaku pada zaman sekarang. Memang dia tak sure. Cerita-cerita yang dikongsikan pada Nisa ni semuanya berlaku pada puluhan tahun dahulu. Ketika Ibu Nisa tu masa tu dia masih kecil, dia masih lagi remaja. Berbalik pada cerita. Selepas dikebumikan pada siang harinya tu, arwah dia terus bangkit, lepas tu dia balik ke rumah. Dia nak bersatu semula tau dengan keluarga dia, macam tu lah. Nisa pasti dia bukanlah roh arwah, tapi jin yang menyerupai arwah. Dia balik. Dia balik semula ke rumah. Dia nak hidup macam biasa kat rumah. Kepulangannya tu disedari oleh anak, disedari oleh isteri dia. Mungkin kerana mereka ni sedar dengan hakikat bahawasanya suami atau ayah mereka ni berasal dari keturunan tu. Itu pemikiran mereka lah. Boleh dikatakan hampir sama dengan hantu raya yang menyerupai tuan dia.
Arwah ni akan balik ke rumah dan akan menyelongkar dapur untuk mencari makanan. Selalunya arwah akan berlagak macam dia masih hidup. Macam tu. Dia akan minta supaya diberikan makanan dia, dihidangkan dekat atas meja. Malah dia ada juga yang nak meniduri isteri dia walaupun dia bukan lagi bergelar manusia tau. Kes ni juga serupa dengan kes hantu raya yang menyerupai tuan dia. Lepas tu hantu raya tu kan dia nak meniduri isteri tuan dia, lebih kurang lah. Gambaran dia agak berbeza tapi kenyataannya lebih kurang macam tu lah. Anak dan isteri mana yang tak takut kalau terjadi hal yang macam ni? Cuba kalau kita fikirkan kita di tempat dia, mesti kita rasa macam, oh my God, dah meninggal kan? Siapa tu? Kenapa dia datang sini? Macam tu. Banyak benda tau bermain dalam fikiran. Apa yang Nisa dengar, anak isteri arwah ni dia sentiasa berada dalam ketakutan. Sebab setiap malam arwah ni dia pasti akan balik kat rumah. Sesuatu mesti dilakukan untuk mengelakkan arwah ni naik lepas tu masuk dalam rumah. Bayangkanlah, mayatnya dah berusia puluhan hari tapi masih juga balik kat rumah. Akak minta maaf ada bunyi huruf sikit. Dan mayat tu dia berlagak seperti seorang manusia. Dia nak hidup macam biasa-biasa macam tu. Balik-balik je, dia akan terus pergi ke dapur. Dia akan selongkar kat dapur. Selongkar, kungkang, cari je lah apa boleh makan kat situ. Lembang habis kat situ. Bayangkan macam mana keadaan mayat yang dah mereput tu mundar mandir dalam rumah. Kalau kita sendiri lalui, kita tengok sendiri seakan sama macam arwah kan. Tapi struktur badan dia dah mereput tau. Ada yang dah berbau. Selepas tu anak dengan isteri arwah ni dia akan letakkan nasi dengan lauk pauk dekat luar rumah. Dia akan pilih lah, dia akan pergi dekat pokok yang kedudukan dia agak jauh dari rumah. Arwah tu dia akan balik, lepas tu dia akan makan dekat situ. Dan pinggan mangkuk yang dah digunakan tu terus je dibuang. Tak guna dah lepas tu, memang tak guna dah, takkan guna. Semuanya jadi berbau busuk tau. Macam mana nak digunakan, nak pandang pun kita dah rasa loya sebab pinggan tu dah dipenuhi dengan tanah kubur. Kita rasa tak selesa. Tak nak ingatlah benda macam tu. Esoknya akan diletakkan lagi nasi beserta lauk pauk dekat tempat yang sama menggunakan pinggan mangkuk yang lain. Berganti-ganti macam tu. Begitulah aktiviti harian mereka sehingga arwah ni dah tak lagi balik ke rumah selepas 40 atau 100 hari. Nisa dah tak ingat lah berapa hari lah arwah tu bangkit macam tu, dia balik macam tu, tak ingat, memang tak ingat. Selain dia makan dekat bawah pokok, gayung tau. Gayung yang diperbuat daripada tempurung kelapa juga dilubang-lubangkan. Zaman dulu-dulu kan akan ada tempayan sebelum nak masuk rumah. Tempayan tu dia berisi air dekat tangga kan. Boleh imagine tak? Sebelum nak naik ke rumah tu, biasanya orang dulu-dulu dia akan basuh kaki dia guna tempurung yang memang dia buat khas. Betul tak? Lepas tu, lepas makan, arwah ni dia akan berjalan. Dia akan pergilah dekat rumah. Tapi, tabiat dia tau, dia akan menjirus kaki dia terlebih dulu macam apa yang selalu dia buat masa dia masih hidup. Macam tu lah tadi dikatakan dia ni nak hidup macam biasa. Gayung yang berlubang-lubang tu tak dapat menampung air yang dicedok dia tu. Nasib baik kalau dapat tampung air macam mana kalau dah kaki dia tu dibasahi dengan air. Belum sampai lagi dekat kaki, air tu dah kering dah dari tempurung tu. Memang tak, seolah-olahnya macam dibasuh kaki, padahal dok pun. Ianya tu berterusan sehingga ke pagi dan arwah akan kembali ke kubur sebelum masuknya waktu subuh. Tak dapatlah Nisa ni nak bayangkan kalau Nisa turut berada dekat tempat mereka yang melalui. Entah macam manalah bunyinya dekat luar rumah Suara hantu bangkit ni suara dia sengau. Sebab katanya kapas yang tersumbat dekat lubang hidung masa dia dikafankan tu yang menghalang dia macam agak sukarlah untuk dilepaskan suara dia. Kes macam ni Nisa akan ceritakan dekat lain masa. Nisa dia panggil kes macam ni sebagai pakcik penambang. Korang yang mana tahu pasal pakcik penambang, orang Sarawak mesti tahu. Korang boleh share dengan akak tau.
InsyaAllah akak akan cuba sampaikan. Kalau akak ada info, akak sampaikan. Hanya Allah yang maha mengetahui segalanya, kerana perkara gaib adalah di luar pengetahuan kita. Apapun, sentiasa kita doakan pada ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia. Semoga yang baik-baik saja mendatang, insyaAllah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selesai untuk kisah kali ini. Oleh kerana cerita dua tadi kan pendek je, akak yakin korang mesti rasa tak puas lagi nak dengar. Okey, akak sampaikan pula kisah yang pernah berlaku dan akak dengar kisah ni dari seseorang. Kisah dia macam ni. Dalam sebuah kampung ni, dia ada sepasang suami isteri tau. Suami isteri tu dia memiliki anak pada masa tu 2 orang je. Seorang lelaki, seorang perempuan. Dan pekerjaan tetap sang suami ni dia cuma pergi cari rotan sahaja. Maknanya pendapatan dia hanya bergantung kalau banyak perolehan rotan dari dalam hutan, dia bawa keluar, maka banyaklah rezeki dia. Kalau kurang, maka kuranglah. Dalam masa yang sama juga, pakcik ni dia pandai tahu buat sesuatu dengan rotan tu. Itulah hasil pendapatan tambahan untuk dia juga. Jadinya pakcik ni bila dia pergi masuk hutan nak cari rotan, dia bukan pergi sejam, 2 jam, pergi balik hari. Tak. Ada kalanya pakcik ni dia akan pergi masuk dalam hutan 3 hari. Ada masa kalau dia bawa kawan seminggu. Ada masanya kalau dia malas sehari je, macam tu. Jadi bila dia ni nak pergi ke hutan, dia akan tinggallah isteri dia bersama dengan 2 orang anak dia ni. Anak-anak dia ni kecil-kecil lagi, jadi tak tahu apa-apa masa tu kan. Jadi isteri dia ni bila suami ni nak pergi kerja, nak pergi masuk hutan, dia akan siapkanlah bekalan tu, bekalan ni. Standard lah isteri yang baik, selalunya dia akan santuni suami dia sebaiknya. Bila pakcik ni masuk ke hutan, ini part seramnya korang. Bila pakcik ni masuk hutan, tiba-tiba kan, waktu senja biasanya akan balik seseorang yang menyerupai pakcik ni. Sama dari segi bercakap, sama dari segi pandangan mata, sama paras rupa, sama ketinggian dia tetap sama. Jadi makcik ni, isteri dia akak panggil makcik lah. Makcik ni disangkakan mungkinlah suami dia tak jadi kot masuk hutan. Jadi bila ditanya, abang tak jadi ke masuk hutan, kenapa balik awal? Suami dia senyap je, dia tak bagi respon. Walaupun ada masanya dia akan balas apa yang dibualkan. Tapi bila tanya part macam tu, dia takkan cakap. Bila dia masuk dalam rumah, sampailah part dia makan sekali, part dia tidur sekali. Boleh bayangkan tak? Jadi hari-hari tu berlalu macam tu je tanpa makcik ni tahu pun bahawasanya suami dia tu sebenarnya bukan suami dia yang sebenar. Jadi bila sampai waktu yang ditetapkan, bila dah cari rotan apa semua, pada awalnya pakcik balik tak bawa rotan kan. Tapi tiba-tiba pakcik balik boleh bawa rotan. Dipikul rotan atas bahu dia. Jadi makcik ni dia pelik. Dah kenapa abang ni mana datang rotan kan? Bila dia tanya pada pakcik soalan yang sama, bila dia tanya mana datangnya rotan, dia pakcik ni dia penat, dia kata ambil masa dulu, naik ke rumah, mandi, rehat dulu apa semua kan. Sambil-sambil isap rokok daun. Masa tu dia anggaran tahun 96 lebih kurang macam tu. Akak pun ingat lupa. Akak masa tu sekolah menengah. Jadi cerita tu akak dengar daripada seseorang dan berlaku kepada seseorang. Jadi bila tengah-tengah isap rokok daun apa semua, bila makcik ni soalkan dari mana datang rotan tu tiba-tiba, jadi pakcik tu terkejut. Aku memang masuk hutan, aku cari rotan, bukan aku cari bini baru. Kalau aku cari bini baru, tentu aku bawa balik bini baru. Seluruh pakcik. Jadi makcik ni dia geram tau. Habis tu yang balik sebelum ni siapa? Siapa yang duduk dengan saya, elok tak pergi bekerja apa semua dengan saya. Jadi pakcik ni dia rasa hairan tau. Hairan sangat sebab setahu dia memang duduk dalam hutan, masuk dalam hutan. Jadi makcik ni dia tak percayakan pakcik. Jadi pakcik minta makcik ni pergi tanya dengan rakan partner pada pakcik ni. Bila makcik ni dia beria tau. Masa tu keadaan dekat kampung tu dia tak ada basikal, dia tak ada motor, dia tak ada kereta, dia jalan kaki je. Pakcik tu dia adalah kenderaan mungkin dari kawan dia ke nak bawa pergi masuk hutan. Tapi makcik tu dia jalan kaki je melintasi kawasan semak, samun semua nak pergi rumah partner pakcik tu untuk tanyakan, betul ke korang ni pergi masuk hutan mencari rotan bagai?
Takkanlah yang datang rumah aku tu siapa macam tu sekian-sekian kan. Isteri kepada partner pakcik ni, dia cakap lah, kamu biar betul. Takkanlah kamu nak bagi tahu suami kamu tak pergi masuk hutan. Habis tu siapa yang masuk hutan dengan laki aku? Macam tu pula. Dah berpusing-pusing dah jadinya. Jadi kecoh tau dekat kampung masa tu. Sebab pakcik ni memang betul-betul dia pergi masuk hutan. Tapi lelaki lain ada balik dekat rumah makcik ni. Okey, makcik ni cakap tak apalah. Macam mana kalau orang kampung pada masa tu dia agak tak berfikiran yang macam nak terlalu ambil serius akan sesuatu tau. Dibiarkan. Makcik tu baik tau. Sangat baik, dah meninggal dah. Satu hari tu dah selang lama tu, pakcik ni dia pergi masuk hutan lagi. Sama juga dia pergi cari rotan. Tapi hari tu pakcik tak cakap pun sama ada pakcik ni nak masuk sehari ke, 2 hari ke, lama ke, memang tak cakap. Tanpa diduga, sang hantu raya ni, Kak panggil hantu raya lah sebab dia menyerupai. Dia boleh balik gedek-gedek jalan kaki apa semua, macam tak tahu apa semua, datang rumah makcik cakap lapar, nak makan, nak dihidang, nak dilayan apa semua-semua. Jadi makcik ni dengan was-was dia layan, dia confused tau, sebab tak ada perbezaan pun di antara yang real dengan yang tipu ni. Memang tak ada beza. Tapi yelah, kalau kita fikir logik akal, sepatutnya makcik terlintas lah untuk bacakan ayat-ayat yang mana patut, ayat suci Al-Quran kan. Tapi yelah, masa tu tak terfikir. Jadi bila makcik ni bagi makan apa semua-semua, melayan apa semua-semua kan, dekat maghrib, pakcik tak balik. Maksudnya pakcik tu tak tidur dalam hutan. Jadi pakcik tu balik dekat maghrib. Masa ni lah kantoi tau. Bila pakcik tu balik, dia balik jalan kaki. Barang-barang rotan dia semua dia memang tinggal rumah kawan dia. Tak terduga langsung masa dia jalan kaki, tak didengari oleh makcik dan juga benda tu. Jadi pakcik tu bagi salam macam biasa dekat rumah. Masa ni pakcik yang tipu tu tengah berada dekat beranda rumah lah. Lebih kurang dia tak ada sofa tau. Dia duduk dekat beranda rumah bersembang-sembang, sembang bodoh macam tu lah. Lepas tu ada salam daripada seorang lelaki. Ni pakcik yang ori. Pakcik yang ori bagi salam dekat dengan maghrib. Bila pakcik tu bagi salam, makcik ni dia tahu itu husband dia, dia tahu itu suara suami dia. Dia jadi pelik. Dia patah balik, dia tengok pada suami tipu tu, dia tengok dah tak ada dah. Memang dah tak ada dah dekat tempat duduk dia. Kemudian dia dalam keadaan terketar-ketar tau. Dia pergi dekat pintu. Dia was-was sebenarnya, dia nak buka pintu atau tak. Memang betul-betul dia was-was, dia keliru. Jadi dia jawab salam, dia buka perlahan-lahan pintu. Jadi suami dia ni cakap, apa yang lambat sangat buka pintu ni? Abang dah penat ni. Abang dah haga macam tu. Dia terjah nak air, dia pergi ke dapur apa semua. Jadi muka si isteri ni pelik. Tengok tenung tak tahu nak cakap apa. Lepas dia cubit kan. Saya ingat akak dia cubit kan pada pakcik tu. Pakcik tu sakit lah. Dia tarikkan rambut pakcik. Sakit lah. Dah betul, confirm. Kali ni memang menjelaskan bahawa ada sesuatu sebenarnya yang menyerupai pada suami dia, dah mengaburi pada mata makcik ni, sesuatu yang makcik tu tak tahu apa-apa. Dekat kampung tu, dia ada seorang lelaki ni, dia pandai mengubati secara perubatan Islam. Maksudnya, dia bukan bertitlekan ustaz atau imam atau sebagainya, tapi dia memang orang yang alim dan dia boleh tahu tau perkara yang berlaku tu. Dia ibaratnya macam orang yang banyak pengalaman lah. Dia more tu orang silat jugalah. Jadi bila dirujuk kepada pakcik yang alim ni, pakcik alim ni cakap bahawasanya dekat kampung tu dia ada saka yang berkeliaran tau. Saka yang tak bertuan, dan itu bukanlah saka dari pakcik. Okey, kalau kita dengar kan, saka tu menyerupai dengan orang tu. Maksudnya orang tu ada saka. Saka tu menyerupai dengan sekian-sekian. Sekian tu mesti bila saka. Tak. Sebenarnya, saka tu mencari tuan dan dia menyerupai sesiapa sahaja dekat situ. Bukan pakcik dengan makcik tu je yang melalui perkara yang sama. Ada seorang remaja masa tu. Remaja tu dia memang suka berjalan, suka merayap waktu malam. Dan dimaklumkan juga ahli keluarga dia, mak dia kan. Bila mak dia tegur kan kepada remaja tu masa dia tengah lepak-lepak kat rumah apa semua. Malam ni tak ada pula kau merayap. Macam tu dia nampakkan anak dia duduk terbaring ke apa semua kan. Tak ada pula kau merayap ke mana-mana. Selalu tak lekat kat rumah kan. Tapi si hantu raya menyerupai anak dia tu tak jawab apa-apa. Dia diam aja. Lepas tu dalam masa yang sama, bila balik anak dia yang betul, dia marahkan lagi.
Tadi duduk kat rumah, sekarang dah keluar, kamu ni ke mana saja ni? Mana satu ni? Macam tu mak dia jadi confused kan. Bila kejadian yang berlaku pada pakcik tu diwar-warkan pada orang kampung, barulah datang si mak ni ceritakan anak dia ni ada sesuatu menyerupai anak dia apa semua kan. Jadi makanya selepas tu orang kampung tu dia mempergiatkan untuk berkumpul dekat surau. Dia ada surau kat situ, dia orang buat solat hajat, dia orang buat bacaan Yasin apa semua, dan malahnya dia orang buat bacaan Yasin dari rumah ke rumah untuk menghindarkan diri daripada hantu raya tu terus juga berkeliaran dekat kampung tu. Alhamdulillah hantu raya tu tak sempat nak mengganggu kanak-kanak ke isteri dia orang yang tengah dalam rumah ke apa semua kan. Jadinya selepas tu akak pun tak pasti sebab penyudah ceritanya disenyap macam tu lah. Dah tak adalah gangguan yang seumpamanya dengannya berlarutan lah macam tu. Jadi habis setakat tu je lah untuk kisah hantu raya yang pernah akak dengar. Sekian saja untuk kisah pada kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini kita sama-sama buat pahala, kita tinggalkan segala dosa. Dan ketahuilah bahawa seseorang yang menyerupai seseorang iaitu syaitan dan iblis ada untuk menyesatkan kita. Apa yang perlu kita buat? Tingkatkan iman kita untuk kita tidak terdedah kepada perkara-perkara yang syirik, khurafat yang memisungkan agama kita insya-Allah. Dan terima kasih pada korang kerana sudi dengar dari awal sampai akhir. Sekian, bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.